Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimin muslimah rahimakumullah. Selamat datang ke live santai bersama dengan saya sekali lagi, Uwais Qarni. Pagi yang mulia ini nak curi masa anda sekejap, nak share dengan anda tentang fitnah hari kiamat ini tuan-tuan dan puan, sangat dahsyat. Okey, ini adalah amaran. Saya buat live ni, saya nak bagi amaran kepada para lelaki gentleman di luar sana. Okey, siapa yang lelaki sedang tonton ataupun isteri-isteri yang sedang menonton, saya jarangkan share video ini dan tag nama lelaki-lelaki kesayangan anda. Tag nama lelaki-lelaki kesayangan anda. Okey, boyfriend tak ya? Okey, ataupun bakal suami lah. Okey, tunang ke? Kalau boyfriend tu akan jadi bakal suami, okey, tag nama bakal suami anda. Okey. Dengar ni tuan-tuan dan puan, kalau anda lelaki yang budiman, ini amaran untuk anda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia sebenarnya bukan kena hafal pun surah As-Sajdah ni, tak perlu hafal, tapi dia kena ingat ataupun kena baca setiap kali hari Jumaat subuh. Semayang subuh ni, kenapa imam-imam kita di kampung ke, di bandar ke, masjid bandar ke, masjid kampung ke, imam-imam kita akan baca surah As-Sajdah setiap kali semayang subuh hari Jumaat. Imam kita tu nak tolong kita lah tuan-tuan dan puan. Ni hak mana nak jadi bakal imam ni tuan-tuan dan puan, bakal imam. Jadi imam yang betul ni, lelaki-lelaki gentleman, hafal surah As-Sajdah. Kerana baca surah As-Sajdah dalam sembahyang subuh setiap kali pagi Jumaat, setiap kali subuh Jumaat, insya-Allah akan selamatkan kita dari fitnah hari kiamat. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan. Dalam daily Quran pagi tadi saya ada explain, saya ada terangkan tentang fitnah hari kiamat tuan-tuan dan puan. Okey, ketika tiupan sang kedua dibunyikan. Tiupan sangkakala yang pertama, di saat selesai dah tanda-tanda Dajjal, apa semua orang dah ingkar kepada manusia. Masa tu dah tak ada dah orang Islam, orang mukmin semua dah dimatikan. Orang yang dia Dajjal ni, dia datang kandar. Okey, siapa suka dengar cerita pasal hari kiamat ni, bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Tag nama orang yang tersayang dalam kalangan anda. Share dulu video ni. Okey, saya nak cerita tentang kenapa nak kena hafal surah As-Sajdah ni, terutamanya lelaki-lelaki gentleman. Kenapa? Kenapa nak kena hafal surah As-Sajdah ni? Fahamkan dulu cerita Dajjal ni, cerita fitnah hari kiamat ni. Dajjal adalah tanda sebelum berlakunya kiamat. Okey, Dajjal ni dia datang, dia tinggi dia melangit. Kalau dia pijak dalam laut, kaki dia tu baru paras laut tu baru sampai dekat buku lali dia je. Dia ni besar tuan-tuan dan puan, bermata satu. Okey. Atas bahu dia ni dia kandar. Tahu kandar tuan-tuan dan puan? Nasi kandak. Nasi kandak tu sebab dia kandar atas bahu. Bukan nak cerita nasi kandak ni tuan-tuan dan puan. Ni orang Penang ada tak kat sini? Betul ke saya sebut? Maafkan saya, nasi kandak Penang. Alah, terliur pula tengah hari ni nasi kandak. Okey, yang takut tak payah dengar. Okey, sekarang ni Dajjal ni dia kandar syurga dengan neraka atas bahu dia. Okey, atas dahi dia tertulis kafir. Orang yang Islam saja boleh nampak kafir ni. Orang yang beriman saja boleh nampak tulisan kafir atas dahi Dajjal. Dia datang, dia kandar syurga neraka buatan dia, rekaan dia. Okey, hadis Nabi kata siapa yang masuk dalam syurga Dajjal, masuk dalam neraka Allah. Siapa yang masuk dalam neraka Dajjal, dimasukkan dalam syurga Allah. Tuan-tuan dan puan, orang yang tebal iman dia, tidak akan tertipu daya oleh tipu daya Dajjal. Tidak akan terpedaya oleh tipu daya Dajjal. Okey, Dajjal kata, setiap kali orang Islam datang, orang yang beriman kata, okey, sujudlah kepada aku. Mengakulah bahawa aku adalah Tuhan. Dajjal kata.
Okey, itu ringkasan cerita. Sebenarnya dia banyaklah. Dia bagi hiasan dunia, dia bagi kehebatan dunia, dia bagi kekayaan, dia bagi harta, dia bagi pangkat, dia bagi emas, permata semua, dia bagi perhiasan dunia ni semua. Nak jadi famous, semua dia bagi. Dajjal bagi. Dajjal urus, settlekan semua hal keduniaan orang tu. Lepas tu dia kata, okey, aku adalah Tuhan. Ngaku tak? Lepas tu, sembahlah aku. Semua pakat sembah Dajjal. Hak mana orang Islam, orang beriman sembah Dajjal, terus akan dimasukkan dalam syurga Dajjal. Tuan-tuan, terus akan dimasukkan dalam syurga Dajjal. Ini adalah orang yang beriman, orang yang Islam yang kufur kepada Allah kerana dia mensyirikkan Allah. Tuan-tuan dan puan, proses selama 40 tahun Dajjal duduk buat dakwah, duduk berdakwah kepada orang Islam, masuk dalam syurga dia. Hak mana ingkar dengan perintah Dajjal, masuk dalam neraka Dajjal. Okey, dengar ni tuan-tuan dan puan. Sampai satu tahap, habis dah orang Islam. Tinggal orang kafir je. Tuan-tuan dan puan, pada ketika itu, tiupan sangkakala yang pertama ditiup oleh Sayyidina Israfil alaihi salam. Malaikat peniup sangkakala. Maka tatkala tiupan sangkakala ditiup, maka gegap gempitalah bumi, planet berlanggaran, bintang jatuh bertaburan, terbakar, meletup, pecah, gunung-gunung berterbangan seperti debu, hancur sehalus-halusnya, manusia semua berterbangan menjadi cebisan-cebisan sebesar zarah, sebesar biji sawi. Pecah dunia alam ini. Hilanglah alam semesta ini. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah, selepas beberapa ketika, tiupan sangkakala yang kedua ditiup oleh Sayyidina Israfil alaihi salam, malaikat Israfil. Maka dibangkitkan semula manusia. Turun hujan air mani. Hujan air mani ni kena tulang sulbi. Kena tulang sulbi manusia. Tulang sulbi je yang tak hancur. Ketika hari kiamat ni, tulang sulbi saja yang tak hancur. Turun hujan air mani memberi energi kepada, memberi nyawa kepada tulang sulbi manusia. Kemudian dia pun tumbuhlah daging-daging, tumbuhlah tulang. Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah Ta'ala tu jadi balik manusia, kemudian bangkit. Ni nak cerita fitnah hari kiamat ni. Apa benda fitnah hari kiamat ni? Kenapa nak kena hafal surah As-Sajdah ni? Ni nak cerita ni. Lelaki-lelaki kalau tak hafal surah As-Sajdah, jangan jadi lelaki lah, cabut buang telok tu. Jadi apa? Okey, tak nak sebut nama. Okey, baik. Jadi transgender. Transgender. Okey. Transgender. Okey, dengar ni. Fitnah hari kiamat, apabila berlakunya hari kiamat, maka manusia-manusia dibangkitkan, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Sebelum hisab berlaku, penghisaban, hari penghisaban ni apa kita panggil hari perbicaraan lah. Okey, sebelum kita dibicarakan di depan Allah, semua dikumpulkan dulu. Sementara nak menunggu hisab bermula ni, tuan-tuan dan puan, manusia dibangkitkan dalam keadaan risaukan tentang amal dia di dunia dulu. Susah hati. Hak mana kafir, dia risau. Hak mana dia tak beriman, dia ada buat dosa, maksiat di dunia dulu, dia takut. Dia takut. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bogel telanjang bulat, tetapi manusia tak sempat pun nak tengok aurat kawan dia, saudara dia, family dia, ayah dia, anak dia. Tak sempat pun nak tengok kerana terlampau risaukan urusan akhirat dia. Ya Allah, macam manalah, sudahlah aku ni dulu tak buat amal, aku ni dulu tak sedekah, aku ni dulu tak baca Quran, aku ni dulu tak semayang, macam manalah aku masa dunia dulu. Ya Allah, susahnya hati, macam mana aku nak minta tolong siapa? Masa tu, tuan-tuan dan puan, manusia berbondong-bondong pergi cari Nabi Adam AS. Nak minta tolong. Nabi Adam, kau ni bapak manusia, Abul Bashar. Nabi Adam, kau ni bapak manusia, boleh tak Nabi Adam minta dengan Allah cepatkan hisab ini, kami dah tak tahan dah.
bergelumang dengan peluh, busuk, nanah, darah manusia yang duduk bertindan-tindan di hari mahsyar, di padang mahsyar, tuan-tuan dan puan. Ramai sangat manusia. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, matahari sejengkal dengan kepala. Berpeluh-peluh kita dalam keadaan telanjang bulat. Busuk bau keringat manusia yang risaukan urusan akhirat dia. Pergi minta tolong Nabi Adam. Nabi kata, aku pun tak settle lagi dengan Tuhan ni. Aku pun dulu Tuhan kata jangan makan buah khuldi. Aku pergi makan juga. Aku pun susah hati ni. Masya Allah, tabarakallah. Pergi minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa nak minta tolong dengan Nabi Musa pula. Berbondong-bondong umat manusia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Hei Nabi Musa, tolonglah kami. Nabi Musa minta dengan Allah, cepatkanlah hisab ni. Kami dah tak tahan dah ni. Panas sangat ni. Busuk bau orang ni. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Musa AS kata, aku pun dulu pernah bunuh orang. Aku tumbuk orang mati kaum Fir'aun tu. Orang Fir'aun tu aku tumbuk dia. Aku ingat tumbuk macam tu je. Mati dia. Aku pun susah hati juga ni. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Pergi minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sahaja dibangkitkan daripada makam baginda. Baginda sedang menguis-nguis pasir yang menimbus batang tubuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sedang tersenyum, ummati, ummati, mana umatku, mana umatku. Kemudian manusia pun datang, kata, mari umatku, sini, aku nak bagi minum air dari telaga Kausarku supaya hilang dahaga menunggu di saat perbicaraan untuk dimulakan. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah nama dia, fitnah, cubaan, ujian. Nak menunggu hisab dimulakan. Ni nama dia fitnah hari kiamat. Fitnah hari kiamat ni bukan perkataan fitnah hak kita duk faham tu. Fitnah hak kita duk faham tu maksudnya, contoh kita ada kawan kita ni, dia buat something. Lepas tu kita fitnah dia, kita reka cerita, kita cerita tentang buruk dia, tapi buruk tu bukan keburukan dia pun, kita reka je. Tu fitnah. Tapi bukan perkataan fitnah hak saya nak merujuk kepada hak tu. Fitnah di sini bermaksud cubaan, ujian. Ujian ketika hari kiamat. Hak kata fitnah kubur, fitnah wanita, fitnah padang mahsyar, fitnah hari kiamat, fitnah dajjal. Fitnah di sini bermaksud ujian. Faham penerangan saya ni, tuan-tuan dan puan? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, baca surah Sajdah dalam sembahyang subuh. Baca surah Sajdah dalam sembahyang subuh hari Jumaat. Hari Jumaat. Surah Sajdah ni dia panjang sikit, tuan-tuan dan puan. Dia 3 muka surat. 30 ayat. Panjanglah sikit daripada surah Fatihah. Surah Fatihah 7 ayat. So hak ni dia 30 ayat. Baca surah Sajdah dalam sembahyang subuh pagi Jumaat. InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah hari kiamat. Berapa ramai dari kalangan anda yang rasa takut dengan fitnah hari kiamat ni, tuan-tuan dan puan? Nak merasa tak air dari telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak rasa tak? Selepas daripada kita hilang dahaga, tuan-tuan dan puan, selepas daripada kita hilang dahaga tu, Nabi pun dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam minta dengan, ya Allah, kasihanilah umatku, ya Allah, percepatkan hari hisabmu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kasih, dia sayang, dia cinta Rasul dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kesian. Dia kesian tengok Nabi dia ni menangiskan umat dia. Maka Allah Taala dengan kasih sayang dia mulakan hari hisab. Kemudian hisablah seorang demi seorang. Tidak akan masuk umat lain ke dalam syurga kecuali semua ahli umat Nabi Muhammad ni masuk ke dalam syurga. Faham tak ayat saya tu? Umat lain tak akan masuk syurga dulu selagi semua umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu.
Tu kelebihan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, siapa dalam kalangan kita nak selamat dari fitnah hari kiamat ini, cadangan saya lah. Sekarang ni orang tak pergi masjid. Subuh jemaat pula tu, orang sibuk pergi kerja. Hak mana hari Jumaat bekerja ni tuan-tuan dan puan. Okey, orang sibuk bangun awal, bukan bangun awal nak pergi masjid, bangun awal nak pergi kerja. Ni, jauh sekali hafal. Semayang subuh 2 rakaat macam dengan ayam patu ulat. Lepas tu, baca Fatihah saja. Nasib baik sikit, dia baca Qul Allah dengan kuliah. Dia baca kuliah dengan Qul Allah. Okeylah. Tapi tak baca surah Sajdah. Surah Sajdah ni at least kalau lancar hafal tuan-tuan dan puan. Ni cadangan saya lah, hafal lah surah Sajdah ni. At least pergi beli kain rentang banting di kedai kapet, kedai jual ibadat, ada jam-jam ayat kursi, perhiasan ayat kursi, frame selawat, frame 3 kul apa semua tu kan. Dia ada frame surah Sajdah tau. Pergi beli, letak dalam rumah, semayang subuh Allahu Akbar, baca surah Fatihah, baca surah Sajdah, baca tengok. Tapi sampai bila nak baca tengok? Hafal lah tuan-tuan dan puan. Hafal. InsyaAllah dengan kita hafal, kita jadi imam dalam family kita. Hak mana nak jadi bakal imam ni? Ni, hak mana mak-mak mertua, makcik-makcik, hak nak ambil menantu ni, tanya sikit. Tanya sikit bakal menantu tu hafal surah Sajdah, hafal tak? Mak mertua nak tanya menantu, hafal ke, bakal menantu, hafal ke tidak surah Sajdah, mak mertua kena hafal dulu. Pak mertua nak tanya bakal menantu, ni bapak-bapak mertua nak tanya bakal menantu, hafal ke tidak surah Sajdah, kena hafal dulu. Kalau anak memang tak hafal, bapak kena jadi imam. Bapak mana bapak? 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 Sila timbul di ruangan komen. Ni, hak mana perempuan-perempuan yang sedang tonton saya ni, cuba tag orang tersayang anda, lelaki-lelaki kesayangan anda. Tag nama mereka di ruangan komen. Share video ni kepada mereka. Hafal surah Sajdah. That is the message that I'm trying to deliver to you guys. My message is very clear. Hafal surah Sajdah. Tuan-tuan dan puan, nak hafal, baca terelok, jangan hafal. Hafal tu biar baca hak elok, hafal hak elok. Kalau baca tunggang langgang tajwid, hukum tajwid entah ke mana. Kalau hafal hukum tajwid surah Sajdah tunggang langgang ni, alif lam ni, cuba tengok Ini surah Sajdah ni. Ni permulaan dia alif lam mim. Dia orang nampak tak ni? Nampak jelas tak? Nampak. Okey, ni alif lam mim ni. Tahu tak apa benda tanda kat atas ni? Jangan pergi bantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Jangan awak malu kat orang. Ni, ni hak mana bakal menantu ataupun menantu hak nak pergi meminang anak-anak dara ni. Okey, mak ayah dia bakal mak mertua, pak mertua ni suruh dia jadi imam. Baca surah Sajdah. Baca surah Sajdah. Ni kalau habis surah Fatihah ni dia bantai Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, tak hafal surah Sajdah. Oh, pak mertua pun kata, oh tak apa. Baca tengok ni, pak cik dah beli frame surah Sajdah ni kat depan ni dah gantung ni, baca tengok. Oh, ya. Oh, baca tengok. Boleh. Dia ingat macam-macam surah Fatihah. Dia pergi jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzil. Makmum ni nanti tercirit kan? Tuan-tuan dan puan. Masya Allah, tabarakallah. So, apa poin yang saya nak sampaikan kepada kita? Sebelum nak start mengapal tu, nak baca tengok sekalipun, masuk kelas tajwid dulu. Kita nak buat program kelas tajwid, bedah tajwid tuan-tuan dan puan. Supaya bacaan surah Sajdah kita tidak tunggang langgang. Ni faham ke tidak ni? Hak tonton di Facebook faham tak? Hak tonton di TikTok faham tak? Ni share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Hari Jumaat ni. Hari ni hari Rabu. Okey, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak lama dah. Hari Jumaat ni 29 Oktober. Tolong tuliskan di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Tolong tuliskan di ruangan komen. Kita nak buat bengkel bedah tajwid surah Sajdah. Cuba tulis di ruangan komen. Bengkel
Bedah Tajwid, BBT, Surah Sajdah, SS. BBT SS. Tuliskan di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Bengkel Bedah Tajwid Surah Sajdah. Sebelum start menghafal, kita belajar dulu. Seminar ni seminar free tuan-tuan dan puan. Sekarang ni trending kita buat seminar free je. Sekarang ni kita buat seminar free je tuan-tuan dan puan. Makhraj huruf kita tapau, sifat huruf kita tapau, hukum nun mati, dengung panjang pendek kita tapau semua tuan-tuan dan puan. Hari Jumaat pukul 8.30 malam. Jangan bagi alasan kata kerja hari Jumaat. Lelaki. Bapak. Oh bapak. Cik abang. Tuan-tuan dan puan, muslimin-muslimat rahimakumullah. Hak mana tonton ni perempuan, nanti para lelaki nanti balik kerja, nanti bagi tahu dia orang. Ke nak buat seminar berbayar? Zaman sekarang orang tak suka seminar free kan. Bayar baru ada Kita buat free. Percuma. Buat free pun tak nak join juga. Tak tahu nak cakap macam mana. Tuan-tuan dan puan, elok buang telok. Telok tu buang. Astaghfirullahalazim. Bukan saya suruh. Ini adalah amaran. Amaran, tuan-tuan dan puan. Lelaki-lelaki nak selamatkan anak isteri kita. Nak selamatkan anak isteri kita dari fitnah hari kiamat. Mulakan dia dengan belajar tajwid surah Sajdah. Talaki dengan guru kita. Lepas tu hafal surah Sajdah. Jadi imam semayang subuh. Masjid tak pergi dah kan. Masjid baca panjang kan. Okey, surah Sajdah, surah Insan. 2 surah tapau 2 rakaat tu. Sibuk laju nak pergi kerja kan. Nak cepat nak pergi kerja kan. Ni, bangun tidur tu, bangun awal, mandi siap-siap, pakai pakaian kerja siap-siap, angkat takbir, ajak anak isteri semayang jemaah sekali. Selamatkan anak isteri kalian dari fitnah hari kiamat. Insya-Allah mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dari telaga Kausar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang dahaga, diangkat fitnah, cubaan, godaan, ujian ketika hari kiamat, ketika di padang mahsyar. Okey, tuan-tuan dan puan, jumpa saya hari Jumaat ni, jangan lupa ya. Hari Jumaat ni 29 Oktober. Hari Jumaat malam Sabtu guys. Jangan bertukar hari. 29 Oktober Jumaat malam Sabtu 8.30 malam. Lebih kurang 3 jam kelas kita. Kalau lebih pun lebih sikit lah. Sayangan saya kalau takut mengantuk sampai tengah malam. Saya memang cuba sentiasa bagi lebih tuan-tuan dan puan. Saya memang sentiasa sedaya upaya nak bagi lebih, bergantung kepada anak murid larat ke tak nak sedut. Kalau anak murid tak larat, tok guru bagi buat apa? Masya-Allah tuan-tuan dan puan. So, hari Jumaat siang hari tu rehat dulu. Hari Jumaat siang hari tu ambil tidur dulu. Lepas tu makanlah ubat kuat sikit tuan-tuan dan puan, makan suplemen supaya malam tu pukul 8.30 malam bolehlah bertahan sampai pukul 12 malam. Kita bincang, kita bedah tajwid surah As-Sajdah. Boleh tuan-tuan dan puan? Saya excited, saya passionate nak bantu anda supaya pandai baca surah As-Sajdah. Lepas tu slow-slow hafal. Nanti kita buat seminar hafal surah Sajdah pula. Macam. Okey? Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum hafal, kita nak pastikan yang kita hafal tu hafal hak elok. So kita belajar tajwid. Okey, share video ini tuan-tuan dan puan. Nama saya Uwais Qarni. Salam sayang dari saya untuk anda. Selamat pagi. Bye bye. Assalamualaikum.